Ramai orang takut nak kira faraid sebab rasa susah, penuh pecahan dan tak tahu nak mula dari mana. Tapi sebenarnya, kalau ikut turutan yang betul, kiraan faraid ni jadi sangat jelas. Jom saya tunjukkan cara paling mudah, langkah demi langkah. Dalam video kali ini, kita akan belajar cara kira faraid dengan cara paling ringkas dan teratur, ikut mazhab Syafi'i yang digunakan di Malaysia. Kita bukan sekadar kira pecahan, tapi faham mengapa bahagian itu diberikan begitu. Langkah pertama, kenal pasti harta bersih. Sebelum masuk kiraan faraid, kita mesti tentukan dahulu jumlah harta yang benar-benar layak diagihkan. Dalam Islam, harta pusaka bukan terus dibahagi, tapi mesti melalui 3 proses penting. Pertama, kos pengurusan jenazah, termasuk mandi, kafan, liang lahat, dan pengkebumian. Kedua, membayar semua hutang si mati. Hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah seperti zakat atau nazar. Hutang wajib diselesaikan dulu sebelum waris sentuh harta. Ketiga, kita kena semak sama ada si mati ada tinggalkan dokumen penting seperti hibah, wasiat atau harta sepencarian. Wasiat hanya sah kepada bukan waris dan itu pun maksimum sepertiga sahaja daripada keseluruhan harta melainkan mendapat persetujuan semua waris. Hibah yang dibuat ketika hidup, harta sepencarian yang disahkan, dan wasiat yang sah. Semua ini perlu diselesaikan dulu. Harta yang tinggal selepas 3 perkara inilah yang dipanggil harta pusaka bersih dan ini sahaja yang boleh dibahagikan menurut faraid. Langkah kedua, kenal pasti waris yang masih hidup. Seterusnya, kita perlu tahu siapa waris yang masih hidup ketika si mati meninggal. Dalam faraid, bukan semua orang dapat bahagian. Ada waris utama yang dipanggil Ashabul Furud, waris yang ada bahagian tetap seperti bapa, ibu, suami, isteri dan anak perempuan. Asobah, waris yang mendapat baki setelah bahagian tetap diagihkan. Biasanya melibatkan anak lelaki, saudara lelaki atau bapa. Setiap waris hanya layak jika dia masih hidup ketika si mati meninggal. Kalau seseorang itu meninggal dulu, dia tak dapat bahagian. Inilah titik paling penting. Faraid bukan pilih kasih, tetapi struktur yang teratur mengikut keutamaan, tanggungjawab dalam syariat. Langkah ketiga, tentukan bahagian Ashabul Furudah. Langkah ketiga ialah beri bahagian tetap kepada waris yang mempunyai kadar yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, suami dapat 1/2 jika isteri tak ada anak dan 1/4 jika ada anak. Isteri dapat 1/4 jika suami tak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Ibu dapat 1/3 tetapi turun kepada 1/6 jika ada anak. Ayah pula dapat 1/6 dan selebihnya dia boleh dapat sebagai asobah. Anak perempuan dapat 1/2 jika seorang dan 2/3 jika 2 atau lebih. Bahagian ini memang tetap kerana ia disebut dalam Al-Quran. Langkah keempat, baki diagihkan kepada asobah. Selepas semua waris yang berbahagian tetap menerima pecahan masing-masing, biasanya akan tinggal baki. Baki inilah yang diberi kepada waris kategori asobah dan disinilah datangnya formula yang sangat terkenal. Anak lelaki dapat 2 bahagian anak perempuan. Ini bukan soal siapa lebih mulia, tetapi kerana dalam Islam, anak lelaki memikul nafkah keluarga, manakala anak perempuan tidak. Jadi bila ada anak lelaki, biasanya dialah paling utama mengambil baki harta sebagai ketua keluarga yang seterusnya. Contoh pengiraan mudah. Sekarang kita buat kiraan ringkas supaya mudah faham. Situasi, seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki. Seorang anak perempuan, harta pusaka bersih ialah sebanyak RM100,000. Langkah 1, isteri dapat bahagian tetap 1/8. 1/8 daripada RM100,000 sama dengan RM12,500. Baki selepas isteri, RM100,000 tolak RM12,500 sama dengan RM87,500. Langkah 2, baki diagihkan kepada anak lelaki dan anak perempuan sebagai asobah. 2:1, jumlah bahagian sama dengan 3 bahagian. Anak lelaki 2/3 kali RM83,500 sama dengan RM58,300. RM33,33. Anak perempuan 1/3 kali RM87,500 sama dengan RM29,166,67. Mudah kan? Bila ikut turutan yang betul, kiraan faraid jadi sangat jelas dan tak berserabut. Sebagai penutup, faraid bukan sekadar matematik. Ia adalah sistem yang Allah tetapkan untuk menjamin keadilan dan memastikan keluarga tidak bergaduh selepas kematian. Kalau kita belajar dan rancang awal, insya Allah harta jadi punca pahala, bukan punca permusuhan. Kalau nak
nak kira kes sebenar keluarga, pastikan senaraikan semua waris yang masih hidup. Dari situ, barulah kita boleh buat kiraan tepat. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share untuk dapatkan info seterusnya.